Assalamualaikum semua. Macam mana kamu hari ni? Okey tak? Sekarang kita masih dalam PDPR. Okey, untuk hari ni kita akan belajar sejarah tingkatan 1. Okey, berkenaan dengan tamadun Yunani. Dulu sebelum ni kan kita dah belajar dah lokasi dan perkembangan. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai peningkatan pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani. Okay, tapi sebelum tu cikgu nak beritahu kamu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Dari segi kognitif, pelajar dapat mengetahui tentang peningkatan pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani dengan betul. Psikomotor, pelajar dapat membanding beza sistem pemerintahan dan pentadbiran Yunani dengan betul. Dan yang ketiga ialah dari segi efektif, pelajar mendengar arahan guru dengan baik. Okey? Okey, faham Hari ni senang je. Cikgu nak kamu dapat tahu je tentang peningkatan pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani. Okey, tamadun Yunani ada berapa? Ada berapa yang kita belajar dalam tu? Ingat tak? Sebelum ni kita dah belajar. 2 saja tempat kita belajar tentang Athens dan adalah Athens, Korinth, Sparta kan. Tapi untuk hari ni peningkatan pemerintahan kita akan tumpu kepada Athens dan juga Sparta. Kamu ingat tak dalam kelas yang cikgu lukis peta besar-besar tu? Masih ingat lagi tak dekat mana? Dekat mana Athens, dekat mana Korinth, dekat mana Sparta? Ingat tak? Okey, cikgu harap kamu ingat. Tapi kalau tak ingat tak apa, nanti cikgu akan hantar gambar. Okey, untuk hari ni apa yang akan kita buat? Yang pertama cikgu akan berikan kamu video untuk kamu tonton. Video ni nanti akan cikgu letak dekat dalam grup WhatsApp. Dan yang kedua, barulah kita akan mula belajar. Hari ni kita akan lihat kepada ciri-ciri demokrasi di Athens dan juga pemerintahan dan pentadbiran di Sparta. Kemudian cikgu akan beri kamu kuis dan lembaran kerja. Lembaran kerja cikgu akan berikan di dalam WhatsApp juga. Dan cikgu akan buat sedikit kesimpulan mengenai apa yang kita belajar pada hari ini. Okey? Jadi video cikgu akan letak dalam WhatsApp. Okey, kita lihat. Sekejap cikgu tutup ni dulu supaya dia tak mengganggu penglihatan kamu. Sebelum cikgu terlupa, sekarang ni buka buku teks muka surat 102. 6.2 peningkatan pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani. Okey. Cuba tengok dalam buku teks. Okey, dia kata tamadun Yunani dari segi aspek pemerintahan dan pentadbiran merupakan sumbangan terpenting dalam perkembangan sejarah ketamadunan manusia. Okey, dan terdapat 5 sistem pemerintahan yang diamalkan di kebanyakan polis. Kita dah belajarkan apa itu polis kan sebelum ni, iaitu monarki, oligarki, aristokrasi, tirani dan yang terakhir barulah demokrasi. Okey. Kita lihat. Yang pertama, mula-mula Athens mengamalkan sistem monarki di mana pemerintahan dia dipilih ataupun secara keturunan. Maksudnya, contohnya atuk yang jadi pemerintah dan kemudian anaknya, kemudian cucunya pula. Maksudnya dia sentiasa menurun dan hanya kerabat itu sahaja yang akan mentadbir pemerintahan ataupun sistem di Athens. Okey, selepas tu bila dah makin maju sedikit, kita dah ada pengenalan kepada perkembangan oligarki. Apa itu oligarki? Oligarki dalam buku teks kamu ialah pemerintahan yang dikuasai oleh sebahagian kecil golongan yang berkuasa. Maksudnya, mereka ni kecil sahaja, tetapi mereka ini berkuasa. Dan apa yang mereka cakap, apa yang mereka beritahu, orang patut patuh. Kemudian selepas dah Athens mengamalkan oligarki, ada pula sistem baharu iaitu aristokrasi. Aristokrasi ialah pemerintahan yang dikuasai oleh golongan bangsawan. Kemudian datang pula sistem tirani. Apa itu sistem tirani? Sistem tirani ialah sistem yang zalim dan menindas rakyat. Pemerintah ni dia suka menzalimi dan menindas rakyat. Dan kemudian
Okey, hasil daripada semua sistem tu diamalkan, dan yang terakhir ialah sistem demokrasi. Okey, dekat Malaysia pun kita mengamalkan demokrasi, tapi mereka hanya demokrasi, kita demokrasi berparlimen. Okey, demokrasi. Demokrasi, apa itu demokrasi? Demokrasi tu kamu cuba ingat masa kita dekat Malaysia. Bila ada pilihan raya, kan? Kita akan mengundi semasa di pilihan raya untuk menentukan siapakah yang akan mengetuai kerajaan. Okay, ataupun akan mengetuai kepimpinan negara. Jadi sama juga di Athens, okay, mereka juga mengamalkan sistem demokrasi pada satu ketika dahulu di mana okay, pemimpin dipilih oleh rakyat melalui pengundian. Okay, cumanya di Athens, demokrasinya tak adalah macam kita. Okay, demokrasi di Athens ialah demokrasi langsung, iaitu setiap warga negara, setiap warga negara Athens terlibat secara langsung dalam perbincangan dan perdebatan bagi menentukan sesuatu dasar dan peraturan yang berkaitan dengan Athens dalam ekonomi, sosial dan juga politik. Okey, kemudian kan dalam buku teks kamu sekarang ni muka surat 121 dia cakap pada zaman pemerintahan Pericles, okey, kuasa rakyat ni memang sangat kuat ataupun sangat mandai. Contohnya dari rakyat kan. Jadi rakyat ni diberi penekanan dan diberi kuasa untuk memantapkan sistem demokrasi, tapi sayangnya sistem demokrasi ini semakin menjadi lemah dan terhapus pada zaman Raja Philip. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu tu, Pericles yang sebelah kanan. Okay. Okay. Kita lihat, apakah ciri-ciri demokrasi di Athens? Okay. Ciri-ciri demokrasi di Athens sekarang ni masih di muka surat 121. Okay, dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran di Athens, badan tertinggi ialah Dewan Perhimpunan. Okey, ada dewan, tengok kursor cikgu, Dewan Perhimpunan. Dan di bawah Dewan Perhimpunan kita ada majlis, magistrat dan juri. Apa itu majlis? Apa itu magistrat dan apa itu juri? Okey, sekarang ni buka muka surat 122. Kita lihat dahulu. Apa itu keanggotaan dan fungsi badan pemerintahan dan pentadbiran di Athens? Okey, tadi cikgu bagi tahu kamu kan? Dewan Perhimpunan, right? Okay, so kita lihat dulu Dewan Perhimpunan. Apa itu Dewan Perhimpunan? Okay, Dewan Perhimpunan terdiri daripada semua warga negara lelaki. Ingat lelaki Athens. Perempuan tak ada Dan setiap warga negara berpeluang memegang jawatan selama 6 bulan hingga setahun dan mereka perlu bermesyuarat ataupun bersidang. What is bersidang? Bersidang tu bermesyuarat lah. Sekurang-kurangnya 3 kali sebulan dan semua warga negara dibenarkan menghadiri perhimpunan. Nampak? Maksudnya mereka semua rakyat Athens boleh menghadiri perhimpunan, boleh menghadiri persidangan. Macam kita, hanya ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang akan pergi bersidang kan. Dan kita macam mana? Kita tak boleh pergi ke tempat itu. Dan segala, kalau macam dekat Malaysia, segala apa yang dituturkan di dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara, tiada yang salah dan tiada yang betul. Dan dalam tu kalau cakap salah ke cakap betul ke dia takkan disaman lah macam tu. Cuma mereka perlulah menjaga etika dan menghormati Tuan Speaker Dewan. Itu dekat Malaysia. Tapi dekat Athens, semua warga negara dibenarkan menghadiri perhimpunan. Tapi semua warga negara itu termasuklah lelaki perempuan. Tapi anggota Dewan Perhimpunan terdiri daripada lelaki sahaja. Faham? Apa fungsi Dewan Perhimpunan ni? Fungsi yang pertama dalam buku teks kamu berperanan melantik ahli majlis sebahagian pentadbiran yang wujud. Dan yang kedua, menggubal undang-undang bagi memastikan keadilan tu seadil-adilnya. Kalau boleh dia nak yang sangat-sangat adil. Dan yang ketiga, membuat deklarasi peperangan bagi mempertahankan kedaulatan
Athens. Maksudnya kalau ada berperang kan, mereka akan cakap, okay, Athens akan berperang. Katalah Athens akan berperang dengan Malaysia. Sudah. Jadi mereka lah yang akan membuat deklarasi peperangan. Okay, sama ada deklarasi peperangan tu sama ada nak mulakan peperangan ataupun nak buat perjanjian-perjanjian yang mencapai kepada kata putus perberhentian peperangan pun boleh jadi juga. Okay, dan yang keempat adalah berperanan untuk membuat perjanjian dengan negara lain supaya hubungan antarabangsa ataupun hubungan dua hala dapat dilincinkan. Okey? Dan mereka juga di sini membincangkan hal kewangan dan persyukaian bagi mengukuhkan ekonomi Athens dan menerima duta dari negara asing untuk kukuhkan hubungan dua pihak. Okey, Dewan Perhimpunan ni sebenarnya dia macam ahli Dewan Negara kita lah. Okey, dekat Malaysia kita panggil ahli Dewan Negara. Lebih kurang, bukanlah sama 100% tapi lebih kurang dengan ahli Dewan Negara Malaysia. Okay, sekarang ni kita lihat. Tadi cikgu sebut kan? Kita tengok balik slide balik. Okay, bawah Dewan Perhimpunan. Okay, yang pertama kita ada majlis. So, kita tengok dulu. Majlis, okay, muka surat buku teks 124. Majlis ataupun majlis 500. Okay, ini mereka mengendalikan urusan dan perbincangan hal-hal penting yang berkaitan pemerintahan dan pentadbiran. Okey, dalam majlis, kan tadi kita bagi tahu kan, fungsi dia melantik ahli majlis ataupun dalam buku teks kamu yang tadi nombor 1, berperanan melantik ahli majlis. Jadi kamu kena ingat ciri-ciri majlis ialah ahlinya dilantik oleh Dewan, very good, Dewan Perhimpunan. Okey, ahlinya terdiri daripada 500 orang. Sebab tu kita panggil majlis 500. Okey, ada dua nama. Kalau kita sebut majlis pun also can, boleh. And then kita sebut majlis 500 pun boleh. Okey, ahli terdiri daripada 500 orang dengan keahlian selama 2 tahun. Okey, dan dalam 500 orang ni akan dibahagi kepada 10 jawatan kuasa ataupun pada waktu tu dipanggil sebagai Pritani. Okey, maksudnya kalau 500 bahagi 10 jawatan kuasa ataupun 10 jabatan ataupun 10 badan, maksudnya satu jawatan kuasa tu dianggotai oleh 50 orang. Dan pemilihan pengurusi bagi majlis akan dilakukan pada setiap kali persidangan. Okey, kita lihat apa itu fungsi majlis ni. Okey, fungsi dia melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan. Okey, ahli-ahli majlis bertanggungjawab mengendalikan jabatan-jabatan kerajaan. Okey, dan kuasa majlis tidak mengatasi kuasa Dewan Perhimpunan. Okey, fungsi majlis kita lihat yang pertama, melaksanakan keputusan dewan. Okey, apa yang termaktub di dalam ataupun apa yang mereka bersidang di dalam Dewan Perhimpunan perlulah dilaksanakan oleh Majlis 500. Maksudnya Majlis 500 ni akan membantu ahli Majlis Dewan Perhimpunan ataupun bukan Majlis Dewan Perhimpunan untuk melaksanakan apa yang telah mereka persidangkan. Okey, contoh dah terputus. Okey, dalam Dewan Perhimpunan untuk cikgu bagi contoh satu untuk buat IC ketika umur 12 tahun. Okey, jadi Dewan Majlis 500 ni akan memastikan dalam 10 jawatan kuasa tu kan mesti ada satu jawatan kuasa macam kita ada apa? Jabatan kuasa kita ada apa? Jabatan Pendaftaran Negara, right? Okey, mestilah ada satu jawatan yang akan melaksanakan yang tadi. Okey, contohnya tadi dicakapkan setiap warga negara Athens ketika mencapai umur 12 tahun perlu mempunyai identiti card ataupun IC. Jadi akan ada satu jawatan kuasa yang akan menguruskan sistem pendaftaran bagi warga negara Athens. Contoh, macam tu. Faham? Dia akan melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan. Dan yang kedua, ahli-ahli majlis bertanggungjawab mengendalikan jabatan-jabatan kerajaan. Right? Kan macam dekat Malaysia kan? Dekat Malaysia kita ada banyak jabatan. Kita ada banyak kementerian. Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kan? Kita ada apa lagi? Kementerian Kesihatan. Betul? Okey.
Dan kuasa majlis tidak mengatasi kuasa Dewan Perhimpunan. Okey, sebenarnya okey, kalau contoh dekat Malaysia, cuba contohlah, kita ada Perlembagaan Malaysia. Okey, untuk pengetahuan kamu, Perlembagaan Malaysia adalah perlembagaan tertinggi negara. Tiada kuasa yang akan melebihi kuasa perlembagaan. Hatta raja ataupun pemerintah kita sekarang. Okey, sama juga dekat sini. Kuasa majlis tidak mengatasi kuasa Dewan Perhimpunan. Okey, mereka jika majlis macam buat satu satu undang-undang ataupun satu ketetapan ataupun satu akta, tapi kuasa tersebut melebihi Dewan Perhimpunan, maka kuasa tersebut akan batal setakat itu saja dan kita akan memakai kepada kuasa Dewan Perhimpunan. Okey, contoh contoh dekat Malaysia, bunga raya ialah bunga kebangsaan. Kan? Dan ada 5 rukun negara. Tiba-tiba majlis dia kata tiba-tiba dah tambah pula lagi satu rukun negara. Okey, mana awak nak dengar? Awak nak dengar kata majlis 500 ni ke awak nak dengar kata Dewan Perhimpunan? Okey, maksudnya apa yang majlis tu cakap tentang rukun negara ada 6 itu terbatal. Sebab apa? Sebab kuasa Dewan Perhimpunan. Dewan Perhimpunan dah cakap dah. Okey, rukun negara kita ada 5 sahaja dan bunga kebangsaan kita ialah bunga raya. Macam tu. Jadi dia akan terbatal. Okey, cikgu harap kamu faham. Okay, so now kita lihat kepada magistrate. What is magistrate? Magistrate ialah golongan yang melaksanakan segala dasar yang telah ditetapkan. Okey, kita lihat. Muka surat sekarang masih lagi 124. Okey, kalau magistrate ni waktu sekarang ni dia samalah dengan perkhidmatan awam. Okey, perkhidmatan awam awak tahu tak apa? Cikgu kan? Cikgu perkhidmatan awam tak? Cikgu. Pelajar perkhidmatan awam tak? Okay, perkhidmatan awam cikgu. And then doktor. Okay. Nurse. Kan? Lagi satu apa? Bomba. Ahli bomba. Right? Okay, itu adalah perkhidmatan awam dalam sistem pentadbiran hari ini. Okay, now kita lihat apa keanggotaan dia. Ataupun siapa yang boleh menganggotai magistrate. Okey, mestilah seseorang tu mestilah warga negara Athens. Okey, yang ni dia tak bagi tahu lelaki ke perempuan. Maksudnya kita boleh assume yang lelaki ataupun perempuan selagi dia merupakan warga negara Athens, okey, dia boleh berada di dalam keanggotaan magistrate. Dia anggotai seramai 6,000 ahli. Dan 200 hingga 500 daripada 6,000 ahli itu merupakan hakim. Dan sebanyak 10 orang jeneral tentera menganggotai badan ini. Okey, apa fungsi magistrate? Kita lihat yang pertama. Merupakan kaki tangan kerajaan. Betul tak macam cikgu bagi kita tadi kan? Dia merupakan kaki tangan kerajaan. Dan dia melaksanakan dasar-dasar yang telah diputuskan oleh majlis. Kemudian dia menguruskan hal ehwal pendidikan, percukaian dan sebagainya. Itu fungsi magistrate. Okey, dan fungsi terakhir ialah juri. Juri ni dia ibarat macam mahkamah lah, senang kalau kamu nak tahu mahkamah lah. Okey, sekarang ni muka surat 125. Juri merupakan badan yang bertanggungjawab dalam hal yang berkaitan dengan keadilan. Okey, keanggotaannya ialah daripada 101 hingga 1,001 orang berdasarkan keseriusan kes yang sedang dibicarakan dan dia dipengerusikan oleh pengerusi. Okey, juri dipengerusikan oleh pengerusi. Magistrate, magistrate dia tak bagi tahu, cuma dia bagi tahu ada 200 hingga 500 orang hakim. Tapi kalau majlis, setiap kali persidangan akan ada pemilihan pengerusi baharu. Fungsi juri. Juri menjadi pemutus kepada sesuatu kes. Pesalah akan merayu terus kepada warga negara dan kuasa pengadilan terletak dalam tangan warga negara. Wow. Okey, macam kita kesalahan maksudnya ataupun penetapan
bukan perintah undang-undang. Maksudnya kalau kita nak kata, kalau kita dekat Malaysia, kan juri yang akan kata, okay, awak salah, kan? Tapi kalau dekat Athens, kuasa rakyat ataupun kuasa warga negara sangatlah besar sehingga kuasa pengadilan tersebut terletak di tangan mereka. Dan pesalah bukannya kalau merayu minta maaf dekat hakim, tapi minta maaf juga kepada warga negara Athens. Wow, hebat tak? Kalau kita macam kita kan, kalau kita buat salah, katalah contohnya yang pergi ke mahkamah. Okay, contohnya kita buat kesalahan jalan raya dan kita tak bayar saman. Kemudian kita kena naik mahkamah. Dekat mahkamah lah kita akan merayu, tolonglah Tuan Hakim, kan, kurangkanlah kurangkanlah hukuman ataupun hukuman bagi kesalahan saya, sebab saya apa-apa, kan, mungkin saya bawa laju sebab mak saya sakit, ataupun mungkin saya bawa laju sebab hari nak hujan. Maksudnya kita akan merayu kepada juri, tapi hebatnya Athens, pesalah akan merayu terus kepada warga negara. Nampak tak beza kat situ? Beza, kan? Okay. Cikgu lupa. Cikgu dah buat slide untuk Sparta, tapi tak apa, cikgu akan terangkan dekat sini. Okey, sekarang ni tengok buku teks kamu muka surat 125, pemerintahan dan pentadbiran Sparta. Okey, dekat Sparta hanya ada satu pemerintahan, iaitu monarki terhad. Dan dekat Sparta terdapat 2 orang raja. Kenapa kena ada 2 orang raja? Sebab mereka nak memastikan kedua-dua raja ini tidak bersifat zalim ataupun tidak menindas rakyat. Okey, seorang raja terdiri daripada keluarga Euripontit dan seorang lagi daripada Agias. Okey, mereka pun sama juga macam dekat Sparta, macam dekat Athens, mempunyai Dewan Perhimpunan dan Majlis. Okey, Dewan Perhimpunan mempunyai 10,000 orang ahli dan 5 orang pegawai dilantik sebagai Efyor yang berfungsi memastikan raja tidak memerintah secara mutlak. Majlis pula mempunyai 28 orang dewasa dan berusia melebihi 60 tahun. Keahlian majlis seumur hidup. Nampak tak beza? Kejap cikgu buka balik. Okay. Mereka dekat Sparta ada juga Dewan Perhimpunan dan ada juga majlis. Okay, di Sparta, Dewan Perhimpunan dia ada 10,000 orang ahli dan 5 orang pegawai dilantik sebagai Efyor. Dekat Dewan Perhimpunan Athens, anggotanya terdiri daripada lelaki sahaja dan memegang jawatan selama 6 bulan sehingga setahun sahaja. Kita lihat majlis. Ahli majlis ada sampai 500 orang. Di Athens dan mempunyai keahlian selama 2 tahun. Tetapi ahli majlis di Sparta, lihat buku teks perenggan kedua. Majlis mempunyai 28 orang dewasa dan berusia melebihi 60 tahun dan keahliannya seumur hidup. Nampak tak perbezaan dia? Dan tapi adalah persamaan dia apa? Persamaan antara Athens dan Sparta ialah kaum wanita tidak terlibatlah dalam urusan pentadbiran dan juga pemerintahan. Tapi Sparta ni memberi penekanan terhadap disiplin dan juga ketenteraan, dan kaum kanak-kanak dan wanita ini mereka akan dilatih untuk menjadi tentera bagi mempertahankan negara ataupun mempertahankan Sparta. Dan Sparta ni sebenarnya dikenali ataupun dikategorikan sebagai kerajaan ketenteraan. Itu saja untuk hari ni. Faham tak? Kita dah habis belajar, so jom kita tengok quiz. Yang pertama, berikan jenis-jenis sistem pentadbiran di Athens. Tadi tu dah belajar kan, ada 5 semua kan, kau menjawab. Yang kedua, jelaskan tentang sistem demokrasi yang diamalkan di Athens. Dan yang ketiga, nyatakan perbezaan sistem pemerintahan dan pentadbiran antara Athens dan Sparta. Nyatakan perbezaan sistem pemerintahan dan pentadbiran antara Athens dan Sparta. Sampai di situ saja. Nanti latihan cikgu akan berikan di dalam WhatsApp. Sebentar cikgu nak buat sedikit kesimpulan. Apa kesimpulan yang kita boleh perolehi
hasil daripada pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Macam di awal-awal buku teks saya dah bagi tahu yang tamadun Yunani ni sangat memainkan peranan dan memberikan sumbangan yang tinggi dalam aspek ataupun dalam sistem ketamadunan manusia. Okey. Disebabkan Athens ni lah yang dah menjadi pengasas kepada demokrasi kan. Sampailah ke sekarang ke kita juga menjalankan sistem demokrasi di mana menekankan aspek kebebasan, hak warga negara dan juga berfikiran terbuka. Manakala kalau macam apa yang kita boleh ambil iktibar daripada Sparta. Okey, Sparta kita tahu kan Sparta ni merupakan salah satu kerajaan yang dikategorikan sebagai kerajaan pertahanan ataupun ketenteraan. Okey, jadi dekat sini kita boleh ambil iktibar untuk tak kisah lelaki ke perempuan untuk mempunyai semangat patriotik sebagai warga negara. Bukan saja kena jadi anak askar, anak polis barulah kamu ada sifat semangat patriotik kan. Tapi kita pun dalam diri perlu ada semangat patriotik dan rasa sayang dan cinta akan negara, tak kisah sama ada lelaki atau wanita dalam mempertahankan kedaulatan negara. Okay. Selain itu juga kita perlulah menghargai asas amalan demokrasi yang diamalkan di Athens. Oleh sebab Athens lah, ataupun oleh sebab Yunani lah, Athens dan juga Sparta lah yang Athens lah sebab Sparta mengamalkan monarki terhad kan. Disebabkan Athens lah sebagai pengasas demokrasi sampai ke sekarang kita dapat mengamalkan sistem demokrasi. Walaupun demokrasi kita dengan mereka adalah sedikit berbeza kerana kita demokrasi berparlimen. Dan kita juga perlulah menghargai dan menghormati kepentingan seni bina sebagai simbol dan perlu berusaha bersungguh-sungguh dalam kehidupan seharian kita. Okay, hari ni boleh tak ulang dengan cikgu apa yang kita dah belajar? Kita dah belajar mengenai sistem yang diamalkan di Athens. Darilah monarki sampailah ke demokrasi. Kemudian kita dah belajar tentang ciri-ciri demokrasi di Athens. Kita dah belajar juga tentang monarki terhad di Sparta. Kita dah belajar tentang ketenteraan di Sparta dan juga di Sparta ada juga kan Dewan Perhimpunan dan juga majlis. Cuma ada sedikit perbezaan antara kedua-dua sistem yang diamalkan di tamadun Yunani ini. Baik, sampai di sini saja dahulu. Assalamualaikum. Bye.